Soalan pertama, apa masa depan Pakatan Harapan dengan riuh rendah yang ada sekarang ini? Ya. Pakatan Harapan itu masih kukuh. Ya. Keadilan, DAP, Amanah, tidak ada sedikit pun suara yang mahu melemahkan Pakatan Harapan. Ya. Kita telah harungi bukan baru daripada zaman Pakatan Rakyat dan sekarang Pakatan Harapan. Dan oleh demikian, agenda kita jelas. Ini bukan pakatan yang digabung untuk memenuhi keperluan semasa. Nak rebut jawatan Perdana Menteri sekarang tu nak jatuhkan Pakatan Nasional. Perikatan dah. Daripada awal, tanya kita tentang apa dia reform, apa dia institusi, keperluan perubahan institusi kehakiman, kebebasan media dan juga dasar ekonomi yang merakyatkan dan beberapa keputusan tentang kepentingan wilayah. Semua itu dicerakinkan ya, dalam manifesto, dalam dasar yang sangat jelas dalam masuk buku harapan. Jadi kita harus faham ini perjalanan yang lama, selama lebih 20 tahun yang menggabungkan rakan-rakan kita. Jadi kalau tanya saya masa depan Pakatan Harapan, perbezaan pendapat dalam beberapa hal tertentu seperti mana berlaku sekarang ini tidak sedikit pun menjejas keutuhan. Saya berteliti sikap DAP, kenyataan Amanah semalam dan keadilan. Walaupun ada perbezaan pendapat yang akan saya sentuh kemudian, soal Pakatan Harapan mesti kekal utuh dan jangan ada usaha atau unsur baik dalaman atau luaran yang cuba melaga-lagakan untuk kepentingan semasa mereka. Yang cuba ini sebenarnya unsur-unsur yang baru. Selama ini kita belum pernah alami yang sedikit kekitiran yang seperti mana kita dengar sekarang. Jadi saya ingin ulangi penagak sekarang ini saya masih mempengurusikan ketua pengurusi Pakatan Harapan dan ketua pembangkang. Jadi saya juga bertanggungjawab bersama rakan-rakan pimpinan lain, Saudara Mat Sabu, Guan Eng dan lain-lain untuk memastikan kita kekal utuh. Baik. Tapi yang nampak dipertikai ini ialah sikap kita tentang Perdana Menteri. Saya tengok naratif itu jauh daripada apa yang berlaku. Umpamanya, kesepakatan kita dari awal, baik DAP, Amanah dan Keadilan, tidak pernah pertikai bahawa yang dicalonkan itu Anwar. Ini bukan minta maaf lah kerana saya nak cerita. Ini jadi nak jelaskan ya. Tak ada pertikaian. Ya, malah 2018 pun begitu. Tetapi masa itu Anwar di penjara. Maka ditonjolkan Tun Mahathir yang juga membantu kita, yang ada jasa dan khidmatnya untuk menjayakan bersama. Ya. Tetapi pada masa itu pun perjanjian jelas dalam perundingan bersama tertutup 1 tahun. Kemudian Tun Mahathir minta 2 tahun. Kemudian selepas APEC, kemudian 3 tahun. Dan saya ingat lagi kenyataan terakhir beliau ialah ikut saya mungkin sebelum pilihan raya atau sebelumnya lagi. Jadi itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dan desakan. Tapi tak apa bab itu ya. Saya nak jelaskan apa yang pertama. Tidak ada pertikaian sama sekali bahawa yang mereka usulkan itu Anwar. Baik. Tapi sekarang maknanya ada pendapat berbeza dalam keadaan merangkul dukungan majoriti ahli parlimen. Ini terkait juga dengan soalan yang ketiga, sokongan ahli parlimen. Jadi ada yang kata kita berikan waktu. Kebetulan hari Selasa disebutkan itu saya ke Sarawak jumpa kawan-kawan lama. Aku cerita lebih dari itu. Orang nak nafi, orang nak kata ya, itu bukan soal saya. Saya jumpa kawan lama. Ya, saya diundang ya, dan menemui kawan-kawan lama. Baik. Tetapi yang nyata pada tahap ini
kita belum cukup jumlahnya. Jadi kawan-kawan fikir kalau begitu dia kata Anwar, kalau tak cukup jumlahnya, boleh tak kita fikirkan pilihan kedua, iaitu memberikan ruang kepada Tun Mahathir, kerana Tun Mahathir dalam mesyuarat berulang kali minta dia menjadi Perdana Menteri. Mula dia kata 6 bulan, mesyuarat berikutnya diminta setahun, kemudian bila ditekankan oleh Saudara Datuk Seri Syafiq Afdal, dia setuju 6 bulan. Jadi dia tidak mahu tolak ansur bab itu. Kita usulkan. Jadi saya tidak mahu ada salah faham di sini. Dalam mesyuarat, pertama seperti mana dalam kenyataan Saudara Saifuddin, Saudara Mat Sabu, Saudara Anthony Lok, Saudara Khalid Samad menemui Tun Mahathir, beritahu ini keputusan kami, calonkan Anwar. Tapi tak pasal nak pendekkan. Tapi maknanya mereka tidak pernah mempertikai. Jadi jangan kita, walaupun ada sikit perbezaan pendapat saya lihat dalam sosial media itu dah sekadar serang menyerang, tak adil. Ini mungkinlah kerana kenyataan Tini Lok dan Saudara Khalid itu agaknya sedikit sebanyak keras dan menyinggung dan melukakan. Tapi ingat, tak apalah, itu perkara kecil, ya, kerana tidak jelaskan, ya. Tetapi yang penting mereka dalam mesyuarat ini, saya pengurusikan, saya dengar sendiri, ini keputusan kami, minta Tun bersetuju. Tun Mahathir tidak setuju kerana dia mahu juga jadi Perdana Menteri kali ketiga. Kita hujah. Semua yang dihujah di luar ni kita hujah. Yang ada saya tengok guna segeran yang 22 poin. Tidaklah kita sebut 22 poin. Tapi saya terang. Saya kata dah hampir 24 tahun Perdana Menteri. Bagilah orang giliran. Kita dah janji. Dan semua itu dibahaskan. Ya. Tetapi akhirnya oleh kerana beliau berkeras, kawan-kawan memikirkan, kalau tidak kita nampak macam seperti tolak ansur, tapi tidak tinggalkan Anwar. Jadi saya nak sebut di sini lah, di kalangan penyokong saya jangan marah, sebab bila kawan-kawan di DAP umpamanya mengatakan bagi laluan kepada Tun Mahathir 6 bulan dan dengan syarat-syarat kita akan sign, kita akan pastikan, maknanya apa? Ada juga kecurigaan, kita ada pengalaman. Jadi nak kata nak percaya 100% pun tidak juga. Kerana kalau tidak, kita bagi janji 6 bulan, okeylah, kita pegang pada janji. Tapi kerana pengalaman, nak sign, nak pastikan. Kalau tak lulus, tak setuju, kita akan undur, kita keluar daripada kerajaan. Itu semua dibincangkan. Tetapi andaian itu tentu dari segi sebahagian kami dalam keadilan tidak bersetuju. Kerana kita katakan kita nak bawa ini perubahan. Ekonomi COVID ini menjadi ekonomi pandemik yang memerlukan seluruh kekuatan yang fikir soal pembangunan ekonomi dan merakyatkan ekonomi. Mana ekonomi rakyat. Ya. Tapi kalau kita bicara 6 bulan, cukup 2 bulan orang dia fikir transisi, ini dasar Mahathir, dasar Anwar, jadi berbalik kepada hal-hal yang lama. Ya. Dan keduanya tentu kita juga curiga tentang kerana pengalaman yang panjang, peluang dah diberi, kepercayaan diberi, dan kita runding banyak hal-hal yang saya sebutkan di sini tentang beberapa perkara yang berlaku. Saya tengok langkah syaratan, soal pecah belah parti kami juga, itu tidak boleh terlepas daripada tanggungjawab ketua pemerintah yang lalu. Saya pergi dalam pertemuan-pertemuan merayu, janganlah ganggu parti kami, ya. Orang gunakan uang kerajaan pecah-pecah ini, tapi dibiarkan. Dan soal langkah syaratan ini bukan langkah seminggu, langkah yang berjalan 7-8 bulan sebelumnya, dah dibincang dalam dalaman. Saya sendiri bangkitkan dalam pertemuan empat mata dengan mantan Perdana Menteri. Jadi sebab itu hal-hal ini dirasakan berat. Cuma realiti politik itu, ini kekuatan hujah kawan-kawan DAP dan mana. Mereka kata kepada saya, jelas Anwar, kami mahu kamu jadi Perdana Menteri. Tetapi laluannya itu tidak mudah kerana kita berlupakan jumlah. Jadi ada yang percaya Tun Mahathir boleh dapat jumlah. Saya
Sampai hari ini belum dapat. Ya, jumlahnya belum ada. Tetapi mereka percaya kalau kita bagi dukungan, dia dapat jumlah, dan dengan cara yang sedemikian, barulah saudara akan diangkat. Itu pandangan. Oleh ini, saya tidak fikir wajar kita anggap ini sebagai satu kenyataan yang memusuhi kita atau mengkhianati kita. Tidak. Tetapi kita berbeza pendapat kerana saya kata saya tak dapat terima, ya, kerana saya tidak yakin ini yang terbaik bagi negara, bagi rakyat, bagi reform, bagi badan kehakiman, media, bagi program anti rasuah, dan terutama ekonomi yang rakyat. Nak hentikan kronisme dan memperkayakan golongan kecil. Jadi semua itu saya tidak yakin bahawa dalam 6 bulan ini kita boleh kejar ke masalah itu. Dan ini satu tugas yang besar. Dan terutamanya macam akhir tahun kita jangka 1 juta penganggur di negara kita. Jadi memerlukan satu lonjakan, maknanya satu effort yang besar. Maka adalah perbezaan pendapat. Dan keduanya yang saudara jangan pandang ringan, ya. Ini formula yang kedua ini yang dicadangkan oleh kawan-kawan kita. Yang tentu saya terpaksa beri pertimbangan, kerana kawan-kawan ini yang menyokong saya juga, bukan yang menentang saya. Ialah bahawa sementara Tun Mahathir Perdana Menteri, saya mesti mereka gunakan istilah wajib terima jawatan Timbalan Perdana Menteri di bawah beliau. Dan saya hadapi kesukaran yang maha besar untuk menanggung itu. Saya gurau kawan-kawan saya, kata, ni nak suguh saya derita berapa lama lagi, sudahlah. Saya kata, biarlah kita cuba. Jadi itulah keadaannya sekarang. Maknanya adalah sedikit kebuntuan, ya. Tapi apa tekad kita? PH bersama Tun Mahathir, bersama warisan, harus tidak bekerjasama? Jawabnya, harus bekerjasama. Kedua, apakah keputusan kita dengan perbezaan pendapat ini menyatakan tidak perlu kita menggantikan Kerajaan Perikatan Nasional? Tidak benar, kerana kita perlu. Mandat itu kita perolehi. Mandat rakyat adalah untuk perubahan, untuk ekonomi rakyat, untuk memperbaiki hidup rakyat, ya, dan untuk membawa perubahan-perubahan institusi yang jelas. Ya. Masa itu dipimpin oleh Dr. Mahathir dan diganti oleh Anwar. Itu jelas. Oleh itu maka kita tuntut mandat itu dipenuhi. Itu ikhtiar kita. Seperti mana selalu kita buat, kita ikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, kita tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu pegangan kita. Jangan kita rasa terlalu sangat sehingga jadi adalah perbezaan pendapat, kerana istilah digunakan. Apakah kita ini khianat? Saya ingat soal khianat di antara kita tidak timbul. Khianat itu yang dulu guna keluar. Khianat ini di kalangan orang yang menjana, yang bagi kipas golongan pengkhianat. Yang itu mereka jawab sendiri. Saya tidak mau jawab. Tapi di kalangan kita bukan pengkhianatan namanya. Yang kedua, apakah ini bermakna mereka telah lupa jasa dan khidmat? Tak benar, ya. Ataupun apakah dengan sikap sebaliknya, ya, bagi pihak keadilan, apakah dengan sikap ini bermakna keadilan bersedia jadi pembangkang dan tidak mahu ada perubahan? Tidak benar, kerana kita masih teruskan usaha. Kita masih teruskan usaha untuk mendapat dukungan, bukan dengan membeli, bukan dengan mengugut, bukan nak bagi umpamanya janji dia GLC dan jawatan besar. Kita janji, kita penuhi mandat kepada rakyat. Bagilah peluang, pulihkanlah imej orang-orang politik yang dianggap terlalu nafsu serakah, nak kaya, nak jawatan, jadi boleh jadi barang jual beli, ya? Barang dagang. Kita tidak mahu ahli parlimen itu dianggap sebagai barang dagang untuk dijual beli. Jadi kita harap dapat menarik minat kawan-kawan kita ahli parlimen dari semua pihak, ya, untuk mengambil peluang ini untuk menyelamatkan negara dan ekonomi negara. Baik. Dia bangkit juga soal GPS, orang bangkitkan. Saya tidak setuju
dengan andaian itu, dan saya tak mampu ulas lebih daripada itu. Orang mengatakan JPS menolak Anwar, memilih si Anu. Itu serah, itu JPS adalah badan bebas, badan politik bebas mewakili rakyat Sarawak. Biar mereka diberikan wewenang, ya, kebebasan untuk menentukan sikap mereka, ya. Dan saya tidak mahu menyinggung lebih daripada itu.